Sungai Panjang. Izinkan Sungai Panjang pada tengah hari ini mengambil bahagian dalam usul nombor 10 oleh Yang Berhormat Balakong. Secara terbuka Sungai Panjang menyokong usul ini, tetapi namun ada beberapa perkara yang ingin Sungai Panjang bangkitkan. Rizab yang disebut dengan jumlah yang sangat besar itu, tetapi apakah sebenarnya keperluan sebenar? Pembangunan tidak semestinya bermaksud adanya bangunan, kerana Sungai Panjang melihat daripada aspek pendidikan. Dalam kajian kes di Sungai Panjang ini, kita ada 7 buah perpustakaan desa, 5 di bawah kawal selia kerajaan negeri dan 2 di bawah kawal selia kerajaan persekutuan. Dan 5 dan juga 2 ini kalau melihat daripada segi aspek fizikalnya, sebahagian besarnya itu adalah sangat uzur dan memerlukan juga pembangunan, seperti yang paling minimum ialah kemudahan hawa dingin. Sebab itu dalam agenda pendidikan di Sungai Panjang, kita fikir sudah sampai masanya kesemua perpustakaan ini dilengkapi dengan kemudahan Wi-Fi, atau setidak-tidaknya inilah tempat untuk anak-anak di kampung balik daripada sekolah untuk membuat kerja sekolah, dan dapatlah mereka akhirnya membuat kerja sekolah dalam suasana yang aman dan juga nyaman. Contohnya perpustakaan desa di Pasir Panjang. Saya fikir di kalangan kelima-lima perpustakaan itu masih lagi dalam bangunan kayu, dan saya fikir dalam keadaan status kita sebagai sebuah negeri maju, ini sesuatu yang mesti diambil kira dan diambil perhatian. Sebab kita melihat di dalam usul ini memperlihatkan kemudahan komuniti setempat. Jadi saya fikir isu pendidikan ini juga harus diberi keutamaan yang utama. Yang kedua, disebut tadi soal membaiki tahap kebersihan. Di Sungai Panjang, saya membuat inisiatif Majlis Pemufakatan Taman di Dun Sungai Panjang. Ada 33 buah taman, sama ada yang kecil ataupun yang besar. Dan taman-taman ini tidak ada tempat untuk mereka berkumpul. Dan kita juga sedia maklum dengan senario pada hari ini bukan mudah untuk memberikan sebidang tanah untuk mereka buat dewan serbaguna dan sebagainya. Saya suka untuk mencadangkan kalau taman-taman yang kecil ini juga diadakan kemudahan kabin sementara, supaya jawatan kuasa taman yang berjumlah 33 dalam kes di Sungai Panjang itu boleh mereka gunakan untuk membuat aktiviti sosial, untuk buat kelas tuition, dan juga boleh digunakan untuk mereka mengadakan mesyuarat dan sebagainya. Begitu juga kalau saya nak mengambil kira soal Basmat Selangor. 18 Januari kisah tragis berlaku di Sungai Panjang. Seorang adik bernama Echah akhirnya kakinya putus kerana kemalangan dengan lori yang membawa tanah merah. Apakah isu yang ingin saya sampaikan? Isu yang ingin saya sampaikan ialah adik ini pergi ke sekolah dalam keadaan lebih daripada 19 km tidak ada kemudahan awam. Bas yang terakhir ada pada tahun 1996, dan saya melihat daripada satu aspek adik yang di peringkat awalnya ini tinggal di kawasan Kampung Belia 2, hanya ada 70 rumah saja berulang-alik. Bersetuju dengan Basmat Selangor datang ke Sabak Bernam, tetapi mengapakah isu ini tidak diambil kira? Maksudnya jajaran ini, jajaran yang majoriti anak-anak kita pergi bersekolah diambil kira. Sungai Panjang Bukit Gasing minta mencela. Tidak diambil kira dalam jajaran. Bagi tak bagi? Silakan. Silakan Bukit Gasing. Basmat Selangor ini usaha kerajaan negeri untuk menampung kegagalan kerajaan pusat di Putrajaya. Sebenarnya perkhidmatan pengangkutan awam adalah tugas asasi kerajaan persekutuan di Putrajaya. Kenapa tidak dibangkitkan di Parlimen? Sepatutnya lah Yang Berhormat sekarang sudah jadi ahli Parlimen, bangkitkanlah di tempat forum yang sesuai. Desaklah menteri baru untuk pengangkutan awam untuk bekalkan bas yang sepatutnya di Sabak Bernam. Kalau itulah jenis jawapan yang saya terima, mudah sangatlah
Saya nak menolak isu tu. Yang Berhormat boleh jawab petang sekarang dan sambung petang nanti. Bagus nak bagi. Okey. Izinkan saya menyambung hujah-hujah sebelum saya membuat sedikit respon terhadap apa yang dikemukakan oleh Bukit Gasing berkaitan dengan tanggungjawab di antara persekutuan dan juga negeri dalam hal isu berkaitan dengan jajaran ini. Ya, walaupun kita sedia maklum bahawa jajaran ini mungkin dicadangkan oleh pihak SPID, tetapi akhirnya juga pihak berkuasa tempatan, wakil rakyat tempatan ataupun mereka yang dilihat ada kepentingan daripada isu ini memberikan cadangan balas. Kerana apa? Berdasarkan pengamatan saya di Sungai Panjang, terutama jajaran daripada Sekinchan bawa ke Sabak Bernam, amat jarang sekali individu-individu menaiki bas tersebut. Walau bagaimanapun, saya akan meneliti lagi isu ini. Selepas saja sidang, saya pun teringin sama nak naik bas Mat Selangor. Tuan Speaker, saya juga suka untuk mencadangkan supaya jajaran ini diberikan penilaian semula. Sebab ada beberapa kawasan, terutama di kawasan Sungai Panjang, memang memerlukan, kalau boleh saya sebutkan di dalam isu anak-anak yang mahu ke sekolah dan mereka yang pergi berurusan dengan pihak pejabat daerah Sabak Bernam dan sebagainya. Saya tidak ada hasrat berhujah panjang. Saya menyokong usul yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Balakong. Terima kasih.